Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab syarah kitab tauhid. Syarah ni Ustaz Firanda lah buat ni. Tulis kitab tauhid tu Syekh Muhammad Abdul Wahab lah. Kita nak bincang pula hari ni ialah bab ke-14, iaitu termasuk syirik beristighasah, minta tolong ketika terdesak ni kepada selain Allah ataupun berdoa kepada selain Allah SWT lah. Jadi keadaannya minasyirki ay yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Termasuk syirik beristighasah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Salah satu bentuk syirik adalah beristighasah kepada selain Allah. Istighasah adalah minta tolong dalam keadaan sangat mendesak. Sangat mendesak tu istighasah. Lebih khusus daripada isti'anah. Maksud lebih kecil lah perubahan skop dia. Khusus dari isti'anah yang berarti meminta. Okey, kita sama balik dah. Putus lain dah. Jadi doa ni ada dua jenis. Dia panggil doa al-isti'azah, mohon perlindungan, penjagaan dah. Yang keduanya al-isti'anah, mohon pertolongan. Al-isti'azah kita bicara dah, mohon perlindungan, penjagaan lah. Al-isti'anah, mohon pertolongan. Dalam mohon pertolongan ni, al-isti'anah ni, mohon pertolongan ada dua jenis pula. Pertama, al-isti'anah yang umum, iaitu minta tolong secara mutlak. Sama ada keadaan yang mendesak ataupun tidak mendesak, tu al-isti'anah. Al-istighasah, kita nak bicara tajuk hari ni, memohon pertolongan dalam keadaan mendesak. Terdesak lah, terhimpit lah. Barulah bicara ni panggil istighasah. Jadi istighasah dalam isti'anah. Isti'anah luah. Istighasah dalam keadaan mendesak saja. Al-isti'azah ni suku pula dah. Mohon pertolongan, penjagaan. Kita bicara dah. Di pembahasan dalam pembahasan ini pentinglah dah. Kerana ramai orang syubhat, dia timbul ke syubhat, iaitu kekeliruan dalam masalah ini dah. Dan banyak berlaku syirik ni dalam bab ni lah. Iaitu dalam bab doa. Padahal syirik dalam doa, puncak dari segala syirik lah. Dari syirik-syirik lain tu kecil lagi. Besar kali dah doa dah. Minta tolong, minta hajat lah. Bukan sujud lah. Sujud tu ada benda lain. Nak ketundukkan untuk minta tolong jugalah. Jadi nombor satu sekali ialah minta doa, minta tolong, minta hajat. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu illa yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kana lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Dan tiadalah yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, yang tiada dapat mengabulkan permohonannya sampai hari kiamat pun tak boleh tunai permohonannya, kabulkan permohonan, dan sembahan-sembahan itu lalai, tak tahu sekarang pun. Dari memperhatikan permohonan mereka, dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, nescaya sembahan-sembahan itu, tok wali dan orang soleh, nabi-nabi, berhala-berhala dan menjadi musuh mereka pula lah, dan mengingkari pemujaan mereka. Surah Al-Ahqaf ayat 5 ni. Jadi tak tahu ke sekarang nabi ke tak wali ke, tak tahu, tak sibuk kepada urusan makhluk, sibuk pada diri masing-masing lah. Tak sibuk nak jadi Tuhan kecil lah. Semuanya sibuk kepada Allah SWT, berlaku takut pada Allah ni. Bukan sebagaimana persangkaan manusia-manusia mensyirikkan mereka lah. Ayat ini menunjukkan bahawa punca kesyirikan adalah berdoa kepada selain Allah. Kerana doa ni ibadah yang teragung. Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a'u wal ibadah." Hadis riwayat Muslim lah. Ad-du'a'u wal ibadah. Dalam aktiviti doa akan nampak sikap kerendahan dan kehinaan seorang hamba lah. Di antara makna ibadah ni, secara bahasa adalah kerendahan dan hina diri dah. Rendah diri, hina diri. Sebab itu doa ni tidak molek doa kuat-kuat dah. Molek ni merintih. Malam-malam, sore-sore, senyap-senyap. Bukan dengan keadaan nasyid, lagu, nasyid tu. Walaupun kadang-kadang kita sedih dengan alunan
Muzik itu bukanlah maksud ibadah sebenarnya. Makna ibadah ni kita nak doanya. Kita seorang bukan dengan ya hana nak kagak bukan dah. Sehingga jika tujukan untuk Allah, maka Allah akan menyukainya. Oleh kerana itulah Syekhul Islam Ibn Taimiyah membuat sebuah kaedah. Semakin seseorang merasa rendah diri dan merasa memerlukan Allah di hadapan Allah, maka akan semakin tinggilah kedudukannya di sisi Allah. Itu kaedah ya. Jadi kaedahnya kita ni, doa ni sebelum doa tu kita kena rasa rendah diri, hina diri. Merasakan perlu kepada Allah SWT, kita rasa tunduk, hina diri dan memerlukan pada bantuan pertolongan Allah. Barulah rasa hina diri yang kuat. Lagi hina diri, lagi memerlukan Allah SWT, itulah ibadah dah. Dekatnya kita dengan Allah dengan keadaan itulah. Dia berkata, Syekhul Islam berkata, wal 'abdu kullama kana azalla lillahi wa 'azama iftiqaran ilaihi wa khudu'an lahu, kana aqraba ilaihi wa 'azza lahu wa 'azama liqadrihi wa as'adul khalqi 'azamuhum 'ubudiyyah. Ubudiyyatu lillahi ta'ala. Dan seorang hamba semakin ia menghinakan dirinya, rasa bodoh, hina diri, tak ada gapo-gapo, tak lemah diri dah. Hinakan dirinya kepada Allah dan semakin menunjukkan keperluannya dan ketundukannya kepada Allah, maka ia akan semakin dekatlah dengan Allah dan semakin mulialah di sisi Allah, serta semakin tinggilah kedudukannya di sisi Allah. Maka orang yang paling bahagia adalah orang yang paling tinggi peribadatannya kepada Allah. Jadi, tinggi ibadah tu dengan rasa tunduk diri, hina diri dah. Rasa tak ada gapo-gapo, rasa hina diri, rasa bodoh, rasa tak ada gapo, rasa perlu pertolongan Allah. Allah lah jaga kita. Kita tak boleh buat satu pun melainkan dengan pertolongan Allah. Itu dia dah. Seorang hamba yang sedang sujud, maka ia berada di puncak kehinaan lah. Rendah diri, rasa dosa banyak, hina diri, tak ada gapo, dosa aku banyak lagi, hina diri aku, lemah hina aku di hadapan Allah dah. Puncak kehinaan dan rendah diri di hadapan Allah yang Maha Tinggi, maka saat itu pula hamba tersebut akan sangat dekat pada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan sabda Nabi SAW, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru du'a. Yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Maka perbanyakkanlah doa ketika itu. Hadis riwayat Muslim lah. Oleh ini kerana gerakan sujud merupakan saat di mana seorang hamba meletakkan bahagian yang paling terhormat dari anggota tubuhnya, iaitu kepalanya. Yang paling hormatlah orang tapak kau tu kita marah lah. Iaitu kepalanya ke tempat yang paling rendah di mana ia bersujud. Rendah atas pada punggung lagi dah. Maka saat itu pula lah doa menjadi mudah untuk dikabulkan. Doa ni tidak mesti akad tangan dah. Ni salah dah. Ada timbul khilaf lah dah. Masa Jumaat ni dah, Tok Imam tak akad tangan doa masa khutbah. Adakah kita perlu akad tangan? Secara asasnya pendapat yang kuatnya tak perlulah. Nah. Kerana apa? Kerana doa tidak perlu semua akad tangan. Masa kita sujud, paling afdal doa. Tak akad tangan pun tak. Lepas tahiyat akhir, tak akad tangan. Paling afdal doa juga dah. Begitulah. Nampak tak? Secara umum, doa artinya permohonan. Para ulama membahagikan doa menjadi dua jenis. Pertama, doa ibadah, yang maksudnya adalah semua jenis ibadah. Seperti solat, puasa, haji, zikir dan lainnya. Allah Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu berdoa, menyembah, beribadah kepada seorang pun. Dan di dalamnya, di samping menyembah Allah. Surah Jin ayat 14, jangan tupai syirik dengan benda lain lah. Semata-mata hanya kepada Allah. Di antara maksud berdoa dalam ayat ini adalah doa ibadah. Itu janganlah kamu beribadah kepada seorang pun selain Allah. Selain itu Nabi SAW bersabda bahawasanya ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah dah. Sehingga segala macam ibadah disebut doa dah. Semaya, puasa, zakat, itikaf ke apa, baca Quran semua tu doa dah. Begitu pula lah sebaliknya, tu pertama. Definisi pertama, jenis yang pertama. Jenis yang kedua pula doa masalah, doa permohonan dah. Sebagaimana yang dikenal oleh kaum muslimin secara umum, jika mereka berkata berdoa, orang Islam biasanya maksudnya bukanlah ibadah secara umum, tapi doa secara khusus, iaitu memohon atau meminta sesuatu kepada Allah. Lafaz-lafaz doa kadang-kadang datang, lafaz-lafaz doa yang datang dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW, terkadang maknanya adalah doa ibadah yang umum tadilah. Terkadang-kadang pula maknanya adalah doa masalah, doa minta ni, permohonan.
Dan kedua-duanya mestilah ditujukan kepada Allah semata-mata. Sehingga ada kaedah yang menyatakan bahawasanya doa masalah, doa permohonan ini mengandung doa ibadah. Dan doa ibadah melazimkan doa masalah. Selagi semaya-semaya itu kita, semua semaya itu adalah permohonan kepada Allah, rahmat Allah. Kan Ibnu Taimiyah berkata, fa'ulima anna al-naw'aini mutalazimaini. Fa kullu du'a'i ibadatin mustalzimun li du'a'il mas'alah. Wa kullu du'a'i mas'alatin mutadamminun li du'a'il ibadah. Wa 'ala hadha fa qawluhu wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Yatanawalu naw'aini ad-du'a bi kulli minhuma fussirat al-ayah qila u'tihi idza sa'alani wa qila usibuhu idza 'abadani. Maka diketahuilah bahawasanya kedua model doa ini, doa ibadah dan doa masalah, adalah dua perkara yang saling melazimi. Setiap doa ibadah melazimkan doa masalah. Doa ibadah semaya itu kita nak mohon daripada Allah. Dan setiap doa masalah, doa permohonan mengandungi doa ibadah. Dengan dasar inilah maka firman Allah Ta'ala, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 186. Jadi Allah dekat. Bukan roh tak wali, wali naubah, wali kutub, wali abda, bukan jin, bukan syaitan, bukan iblis, bukan Nabi Hud. Yang dekatnya Allah dekat lagi dah. Dan ayat ini ditafsirkan kedua jenis doa tersebutlah, doa masalah, doa ibadah. Ditafsirkan aku mengabulkannya jika ia meminta kepadaku. Dan ditafsirkan aku memberinya pahala jika ia beribadah kepadaku. Lihat Majmu' Fatawa jilid 15 muka surat 11. Sehingga setiap yang dia berdoa dengan doa masalah dan permohonan, maka saat itu pula dia sedang beribadah kepada Allah. Kita doa minta macam mana pun, kita minta doa Allah itu ibadah. Sebaliknya setiap dia berdoa dengan doa ibadah, seperti ketika dia sedang sembahyang, sedang solat atau sedang berpuasa atau ibadah-ibadah lainnya, maka saat itu dia akan menginginkan agar ibadah yang dilakukannya dapat diterima oleh Allah. Dan itu merupakan doa masalah juga dah, doa permohonan juga dah. Kita tengah puasa ni, kita minta Allah terima puasa kita. Jadi kita pun macam permohonan juga dah. Di antara doa masalah, doa permohonan ini adalah isti'azah, minta tolong perlindungan, penjagaan daripada Allah daripada macam-macam lah bahaya ke sebagainya, dan istighasah, permohonan ketika terdesak. Isti'azah adalah doa memohon agar Allah menolak datangnya kesusahan dan bahaya, sedangkan istighasah adalah doa memohon agar Allah menghilangkan kesusahan yang telah menimpanya dan sedang dihadapi dah. Istighasah terdesak lah. Jadi doa ni ada dua jenis, doa masalah, doa memohon, doa ibadah, doa dengan makna ibadah. Maka dalam hal ini solat, puasa, kalau doa ibadah ni, solat, puasa, haji termasuk doa lah. Doa masalah permohonan ini, doa isti'azah, mohon kepada Allah, mohon perlindungan Allah, penjagaan Allah. Istighasah, doa kepada Allah dengan mohon pertolongan dalam keadaan terdesak. Itu dah perbahasannya. Dan istighasah terbahagi menjadi dua pula, iaitu istighasah kepada Allah dan istighasah kepada makhluk. Kemudian istighasah, mohon doa dalam keadaan terdesak ni kepada makhluk terbahagi lagi menjadi dua bahagian pula, iaitu pada perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Dia sebut tak mampu ni kena bayar lalu perkara ghaib dah. Perkara yang tidak mengikut sunnatullah zahir dah, sistem zahir. Dan pada perkara yang secara umum makhluk mampu melakukannya, minta doa, minta tolong cikgu ke, minta teguh doa kita ke, maksudnya nampak je tu doa tu zahir lah. Contoh istighasah pada perkara tidak mampu melakukannya kecuali Allah sahaja, seperti meminta anak, minta dengan Allah. Kalau minta dengan tak wali, terkarut lah dah. Minta anak, minta lapar rezeki, minta hilang rapai rezekinya, minta hilang dari penderitaan dan kesempitan jiwa dan hal lainnya. Istighasah seperti ini tergolong sebagai syirik akbar. Adapun pada perkara secara umum makhluk mampu melakukannya dah,
Dah makan ubat dah, makan panado dah, demam dah. Dah. Maka ini terbahagi lagi menjadi dua kemungkinan dan kedua-duanya boleh. Kemungkinan pertama ternyata makhluk tersebut mampu. Kemungkinan kedua ternyata tidak mampu lah. Kedua kemungkinan ini hukumnya boleh saja. Sebagai contoh, seorang yang sakit lalu pergi jumpa doktor dah. Ternyata sang doktor mampu menyembuhkannya berubat ke apa dah. Ataupun cocok ke apa dah. Atau di lain kesempatan sang doktor tersebut tidak mampu menyembuhkannya. Semua terkait dengan izin Allah dah. Dua kasus ini bukanlah syirik belaka dah. Tak sembuh tu bukan syirik dah. Contoh lain, seorang yang tenggelam lalu dia berusaha meminta tolong kepada orang di sekelilingnya dah. Yang ternyata tidak mampu berenang dah. Maka hal ini bukanlah termasuk syirik. Tolong saya lemah dah. Tolong selamatkan saya dah. Jadi masa tu bukanlah dia syirik dah. Ada hak pandai berenang kau, tak pandai berenang belaka kau tak. Bukanlah termasuk syirik kerana asalnya secara umum manusia mampu untuk berenang lah. Itu benda zahir dah. Secara umumnya ada lah orang pandai berenang. Itu ramai dah. Sehingga tidak automatik meminta tolong kepada manusia pada hal yang tidak dimampuinya secara serta-merta menjadi hal tersebut syirik. Benda tak mampu tu, benda zahir tu tidak masuk syirik lah. Allah menyebutkan macam-macam penado tak siar dah. Ada demam tak siar makan penado dah. Penado pun ubat demam pun banyak jenis dah. Demam urat lain dah. Jadi kita makan penado tu tidak bermaksud syirik dah. Kerana tu ialah ikhtiar zahir. Yang zahir lah gitu dah, sunnatullah. Tak kena cara silap kita, tak kena ubat tu. Nak guna dah. Allah menyebutkan kisah Nabi Musa dalam Al-Quran tentang istighasah yang boleh dilakukan. Allah Ta'ala firman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Dan Musa masuk ke kota Memphis dah, kota di Mesir dah. Ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya dalam kota itu dua orang lelaki berkelahi, berabal lah. Yang seorang dari golongan Bani Israel dan seorang lagi dari musuhnya, ini kaum Fir'aun lah. Geng-geng Fir'aun lah. Kaum Fir'aun. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, masing-masing minta tolong belakang. Golongan Fir'aun, kaum Fir'aun minta tolong geng Fir'aun dah. Bani Israel minta tolong Bani Israel dah untuk mengalahkan orang dari musuhnya. Lalu Musa pun tolong lah. Lalu meninjunya dah. Meninju orang kaum Fir'aun tu. Dan matilah musuhnya itu. Musuh ni kuat. Gagah. Sekali gocah mati lalu dah. Dia gagah sangat nak. Musa berkata ini adalah perbuatan syaitan. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata permusuhannya. Surah Al-Qasas ayat 15. Nak tolong tu. Tergocah ni. Dia ni gagah kuat. Nak gocah mati ke diri dah. Jadi bukan sengaja nak bunuh dah. Nak tolong dah benar tak? Mari-mari ni kayak gerai pergi sebutir. Nabi sebutir selok tengah pakai pakai apa habis nyawa situ dah. Jadi dalam Quran tersebut fastaghasahu dah. Mana ni? Fastaghasahu allazi min syi'atihi. Fastaghasah guna istighasah lah. Jadi minta tolong dan keadaan terdesak lah. Tapi Musa tidak bermaksud untuk bunuh. Tetapi orang yang dipukul oleh Nabi Musa itu adalah orang yang lemah. Sehingga dia meninggal begitu saja sekali pukul. Pada ayat ini dijumpai bentuk istighasah. Iaitu seorang lelaki dari Bani Israel yang minta tolong kepada Nabi Musa. Dan pada saat itu Nabi Musa mengiyakan permintaannya kita tolonglah. Jadi benda tu minta tolong terdesak pun dalam keadaan zahir nampak dah. Dan dia sunnatullah lah boleh tolong dah. Al-istighasah ni ada dua. Al-istighasah billah, rogot minta tolong daripada Allah keadaan terdesak, memohon pertolongan Allah dalam keadaan terdesak. Al-istighasah bil makhluk, memohon doa kepada makhluk dalam keadaan terdesak dah. Jadi ada dua jenis pula dah. Pada perkara pada umumnya makhluk mampu melakukannya dah. Macam Nabi Musa tadi seperti berobat ke doktor, meminta polis untuk menangkap pencuri, hal ini diperbolehkan dah. Jangan samalah. Ada lagi kecap penado syirik apa dah. Minta tolongnya tak kata tak syirik. Dia tidak membezakan antara benda yang zahir, benda yang boleh diperbuat zahirnya dah.
Dan selagi hak tak boleh ni, syirik akbar, syirik besar pada perkara tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah SWT saja. Seperti minta anak, benda gaib lah, benda gaib lah. Minta menolong dari bahaya ombak, dilapangkan rezeki, diberi kebahagiaan dan lain-lainnya. Tu tak boleh lah dah. Benda hak tak boleh. Dengan jin ke apa-apa, tak boleh lah. Kecuali dia jumpa Zahir, dia suruh macam Nabi Sulaiman tu suruh jin tu, dia kadang tidak mengagungkan jin lah. Tak ada permohonan kena buat. Tapi dia ni jin takut ke dia. Jadi jin kena ikut dia dalam keadaan terhina. Tak apa lah. Ataupun minta tolong jin kita ni tidak ada syarat ke apa. Tapi kita kena beringat lah. Takut dia ada buat syarat kemudian lah. Jadi tidak nampak hina kita jadi boh. Kita suruh dia dalam keadaan kita sebagai tuan. Tak apa sebenarnya dia. Tapi bahaya. Takut tertipu lah. Sebenarnya ada syarat-syarat sehingga mengagungkannya. Itu sikit dia hasah lah. Gitulah dah. Jadi secara umumnya kita kata tak boleh lah. Supaya kita ni tidak terjerumuskan syirik. Dalil pertama, ada 5 dalil. Dalil pertama, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin. Dan janganlah kamu mohon berdoa kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan bahaya kepadamu. Jika kamu berbuat hal itu, maka sesungguhnya kamu dengan demikian termasuk orang yang zalim, yakni orang musyrik. Mohon doa kepada Allah ni lah. Kepada selain Allah ni, jadi syirik lah. Surah Yunus ayat 100 ni. Yang tak beri manfaat mudawarat ni, tadilah kita cerita dah. Benda yang ghaib, benda yang bukan sistem zahir, sunnatullah, sistem yang biasanya. Wa iyam sasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radil li fadlih yusibu bihi man yasha'u min 'ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jadi jika Allah menimpakan padamu satu bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya tersebut kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak kurniaan Allah. Dia memberikan pada kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Yunus ayat 107. Yang ini pada asalnya tujukan pada Nabi, iaitu janganlah kamu wahai Muhammad memohon berdoa kepada selain Allah. Itu kalau kira asal dia dah. Ibn Atiyah berkata dah, hadzal amru wal mukhatabatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kanat hakadha fa ahra an yataharraza min zalika ghairuhu. Dan perintah ini secara perbicaraannya ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Kalau kita tengok ayat dia dah. Engkau dah. Jika perkara ini demikian, maka selain beliau lebih utama untuk berwaspada. Tapi kaedah dia bukan untuk Nabi saja. Nabi suruh berhati-hati, kita lebih lah kena berhati-hati dah. Rujuk Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz. Sisi pendalian dari dalil pertama ini adalah bahawasanya orang berdoa kepada selain Allah, maka itu termasuk orang yang zalim, iaitu kafir. Ayat-ayat semakna dengan ini di antaranya firman Allah Ta'ala, فَلَا تَدْعُوا عَلَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. Janganlah kamu, wahai Muhammad, menyeru menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab. Surah Asy-Syu'ara ayat 213. وَلَا تَدْعُوا عَلَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Janganlah kamu, iaitu Muhammad, berdoa di samping berdoa kepada Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Surah Qasas ayat 88. Ayat ini menegaskan jika seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang termulia di alam semesta ini, berdoa kepada selain Allah, maka Nabi akan termasuk orang musyrik. Nabi sendiri pun musyrik kalau minta selain Allah, dan akan diazab oleh Allah. Lantas bagaimana dengan selain Nabi pun? Lagi teruk dah. Ini juga disyarat bahawa jika Nabi sahaja mesti berdoa, maka tentulah ia tidak pantas untuk diminta dan ditujukan kepadanya doa. Nabi sendiri ni tak patut kita minta dengan Nabi dah. Kita hajat dengan Nabi, dengan Tok Wali ke apa, tak patutlah dah. Nabi sendiri pun hanya perlu minta dengan Allah. Orang lain lagi lah perlu minta dengan Allah. Tak perlulah minta Nabi. Nabi tak lewat ke satu. Nabi pun minta dengan Allah dah. Tak ada kuasa ke satu pun Nabi ni dah. Tak ada sikit pun kuasa. Dah. Hanya yang berkuasa hanya Allah SWT. Hal ini sebagaimana Nabi Isa yang bahkan dalam Injil disebutkan juga berdoa. Nabi Isa pun berdoa, minta dengan Tuhan dah. Dalam Injil sendiri dah.
Maka tidak pantas, tidak patutlah orang-orang Nasara, orang Kristian tu berdoa kepada Nabi Isa AS. Sepatutnya gitu lah. Faham baca kitab Bible dia. Tapi tak faham gitu, tak tahulah. Karut. Okay, dengar Tok Guru dia nak. Dengar Tok Guru tanpa dalil dah. Dengar Tok Guru ajar apa, tanpa berfikir dah. Logik tak logik Tok Guru ayat ni nak. Tok Guru tu tahu dah dah. Kita mana tahu, Tok Guru je tahu dah. Belajar dengan berguru je kata dah. Tak ada dalil pun, tak ada hujah pun, kena ikut Tok Guru kata. Ini masalah Kristian dah. Kalau kita mengaku agama Islam pun, dengar Tok Guru ajar, terima bolak tanpa hujah, tanpa dalil, dia boleh jadi sesat macam tu lah juga lah. Macam Kristian. Tok Guru kata boleh pakai gelar kayu kokar ke apa nak. Dia kata serupa dengan panado dah. Sesat lah. Walaupun bertentangan dengan dalil hadis Nabi, dia adalah tangkal dia nak. Begitulah Kristian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min 'ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpa kepadamu suatu bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak kurniaannya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa pun yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ayat ini menunjukkan bahawa hanya Allah lah yang Maha Esa bersendirian dalam mengatur alam semesta, yang mampu menghilangkan kemudaratan dan yang mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang boleh menolak keputusan Allah sedikit pun. Jika perkara sedemikian, maka hanya Allah lah yang berhak untuk ditujukan kepadanya doa permohonan agar permintaan Allah sahaja. Semakna dengan ayat ini firman Allah Ta'ala, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إن أرادني الله بدر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. Dan sungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, nescaya mereka menjawab Allah. Cipta tu mungkin cipta saja, cipta dan jaga langit dan bumi Allah lah. Nescaya mereka menjawab Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadamu tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan mudarat kepadamu, apakah berhala-berhalamu, tok walimu, tok gurumu, nabimu kau hakmu sembah tu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya, tok walimu, tok gurumu kau, berhalamu kau? Berhala tu bukan berhala tu saja. Mereka anggap berhala tu ada benda roh, benda yang di sebaliknya dah. Benda tok wali ke apa, rijal ghaib di sebalik berhala dah. Adakah boleh tahan rahmat Allah? Dia Allah nak beri dah. Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah bertawakal orang-orang berserah diri. Surah Zumar ayat 38. Ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursalahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa sahaja yang Allah anugerah kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa sahaja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sedar itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Fatir ayat kedua. Kenyataan yang menyedihkan kita dapati sebahagian orang yang memiliki keyakinan terhadap orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia dan menghuni kuburan. Mati dah orang itu dari kubur, sibuk untuk nukan akhir. Tiba-tiba minta hajat dengan orang kubur tok wali dah. Mereka yakin bahawa para penghuni kubur tersebut boleh mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan, meskipun dalih bahawa itu semua dengan izin Allah. Ni poin penting lah. Tak bohong ke apa pun, guna syirik tangkal ke apa, insya-Allah dengan izin Allah kita ni dah. Bi tangkal ke apa ni, jaga pegang ni, dengan izin Allah selamat ni. Ya tak boleh dengan izin Allah tu. Begitu juga dengan kubur ni, nak pergi kubur Nabi Hud dah. Boleh Sya'ban tawah di kubur Nabi Hud. Laga apa dah. Buat perayaan di kubur Nabi Hud. Kata kononnya pada bukan kubur Nabi Hud tu tahu mana kubur Nabi Hud dah. Dah tak boleh dia kata kubur Nabi Hud tu melawak kering dah. Tak ada bukti pun dah. Jadi kubur Nabi Hud ke kubur apa pun. Dia kata minta hajat dengan tok Nabi Hud ke, minta hajat dengan tok wali pun. Boleh lah. Sebabnya dengan izin Allah. Boleh dengan izin Allah. Masalah ni boleh dengan izin Allah ni. Dia kata semua tu dengan izin Allah ni. Padahalnya dia anggap tok wali tu, kalau istilah wali abda, wali kutub, semua tu nak jadi Tuhan belaka dah.
Sebab ni kutub ni, penjuru alam ni, dia jaganya Tok Wali. Konsep sufi tasawuf ni, jaga alam ni seolah Allah beri mandat ketuhanan kepada Tok Wali dah, Tuhan kecil dah. Itu masalahnya dah. Kenyataan yang menyedihkan kita, gitulah dah. Mereka meyakini bahawa para penghuni kubur tersebut boleh mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, meskipun dengan dalih bahawa itu semua dengan izin Allah. Padahal Allah sama sekali tidak pernah memberi izin. Tak ada, Allah tak beri izin. Kau malaikat pun tak ada izin. Malaikat ni, walaupun yak kerja, jaga rezeki kau gapo, tapi setting, kita kata masa kita setting timing, macam robot lah malaikat ni tak? Dah. Kalau kita buat robot, mesin ke apa, kita setting dah. Kita buat programming ke apa, setting-setting dia bergerak. Malaikat begitulah, gapo-gapo tak boleh minta dengan mesin tu. Dia tukar programming ke apa. Kita minta dia tuai juga programming. Jadi Tuhan ni, Tuhan yang buat programming sistem kepada malaikat ke apa. Jadi dia hanya ikut perintah Allah. Kita boleh minta malaikat. Tambah-tambah lah Tok Wali ni, tahu mana ni, tak ada surat. Tak ada jaminan Allah beri kuasa mandat pada dia dah. Benda tu, rekod-rekod, golongan tariqat, golongan tasawuf karut, yang mengagungkan orang soleh, sehingga seolah-olah Allah beri mandat kepada dia nak tunaikan hajat orang-orang makhluk ni. Seolah-olah Tuhan ni duduk saja pakai beri mandat kepada Tuhan kecil ni. Waktu timbul wali kutub ni, nak jaga alam bumi ni. Padahal Allah sama sekali tidak pernah memberi izin dan kekuasaan pada para penghuni kuburan untuk memberi manfaat dan menolak mudarat. Walaupun dengan izin Allah pun tak ada lah. Memang tak ada izin Allah, tak ada bukti pun dah. Reka-reka dah. Dia berasa masalah ni satu masalah kerohanian dah. Jadi banyak lah ni dak golongan sesat ke apa yang guna unsur kerohanian dak. Dia bukan mengabdikan diri kepada Allah. Jadi hamba kepada Allah. Konsep dia rohani dah. Hubungan antara dia dengan Allah ke. Ni perasaan rohani. Ada zauk. Ni cara keperasaan dah. Perasaan ni masalahnya mungkin masuk syaitan, iblis, jin ke apa tengah-tengah jalan dah. Banyaklah tarekat dah. Yogi tapa guru jerai ke apa, dia berasa macam wali mai jumpa dia dah. Dia qazah lah nabi, dia qazah lah. Benda tu boleh gangguan jin syaitan iblis dah. Jadi banyak ajaran kalau kita baca buku-buku baru tentang perbandingan agama, dan agama ni pula agama baru macam Ustaz Ahmad Ikram buat tu, kita akan nampak mereka tu sibuk dengan pengalaman rohani lah. Pengalaman rohani itulah mereka rasa berhubung, padahal sebenarnya mereka ditipu oleh syaitan dan iblis. Gitulah. Tunjuk pun Nabi Khadir, kau Nabi ke apa, perasaan rohani cahaya, dia berasa macam cahaya-cahaya, padahal tipu daya iblis jin. Itulah kalau kita cakap dengan tarekat ni, berasa ada karen ada etrik, ada hubungan dia. Telefon Tok Guru tahu dia nak pergi rumah dia dah. Macam-macam lah. Ya ada karen. Sebenarnya benda tu ada hubungan yang diatur oleh jin syaitan iblis yang tidak disedari oleh pengikut tarekat sendiri. Termasuk Tok Guru sendiri pun tak tahu dah. Kerana amal bid'ah ni menyebabkan dia sendiri tak tahu. Benda tu lah menyebabkan dia berasa ada karamah. Ada benda pelik berlaku dah. Oleh sebab itu tarekat ni zikir Yahuhu lah sekali dia akan jadi tak sedar diri dah. Sebenarnya masuk jin lah. Sebenarnya zikir ke apa, kita nak merintih, merayu, menghinakan diri di hadapan Allah, bukan tak khabar diri, bukan matlamat rohani, bukan dah. Matlamat pengabdian diri kepada Allah, bukan matlamat rohani. Ini masalah dah. Istilah rohani banyaklah ajaran sesat lah ni, ajaran agama baru, ajaran Buddha, Hindu ke apa, sebenarnya ia lebih pada pengalaman rohani ni. Pengalaman rohani ni menjadi kagut sebab rohani dia tapo lah ke apa tu. Jadi masalah di India tu ada Sai Baba dah. Sai Baba tu dia Islam pun ya, Hindu pun ya, dua tempat je gitu, tempat Hindu pun ya. Dah ni patung dia ni disembah oleh orang ngaku Islam, pakai piah, pakai gapo ni, ngaku Islam, pakai kurta dah. Dan disembah oleh Hindu dah. Dah Sai Baba tu. Dia ni tasawuf zuhud lah nak kira dah. Tu masalah dah. Mereka orang soleh yang disembah ketika masih hidup, mereka selalu dalam keadaan memerlukan. Orang soleh tu pun memerlukan agar mereka mendapatkan manfaat dan dijauhkan dari mudaratnya. Orang soleh tu, wali ko, nabi sendiri pun tak ada kuasa, sedikit pun tidak ada kuasa, memerlukan pertolongan Allah. Demikian pula setelah mereka meninggal dunia pun, maka mereka tetap memerlukan kepada Allah agar mereka diringankan hisab, perhitungan mereka, perhitungan amal mereka, agar mereka dirahmati oleh Allah. Dari kubur tu Tok Wali pun memerlukan pertolongan Allah.
agar mereka ditingkatkan darjatnya di sisi Allah. Dia tu sibuk ke dia je, tak sibuk ke orang lain. Tak wali dari kubur dah. Walaupun dia dibentangkan, sungguhlah dia tak wali sungguh. Satu kesalahan besar nak, dan berdosa kita tentukan tak wali tanpa tanpa wahyu dah. Benda gaib. Kita tentu mana ni orang ni tak wali, Pak Sumit tak wali, orang ni tak wali dah. Tak kenali tak wali kan. Kita tak boleh tentukan dia tak wali dah. Kita harapkan dia tak wali sebab dia soleh, tapi kita nak tentukan tak boleh. Bermakna kita ambil perkara gaib. Perkara gaib. Mungkin orang kapur kita tak wali ni. Sebab itu bukan matlamat jadi wali dengan amalan tertentu. Yang penting kita ikut sunnah Nabi. Allah tentukan wali itu kerja Tuhan lah. Demikian pula mereka memerlukan pada orang yang masih hidup agar mendoakan mereka agar mereka diampuni dan dinaikkan darjat mereka. Jadi orang soleh ni dia perlukan doa orang doa hidup atas muka bumi ni. Bukan dia tunai hajat orang, dia perlukan orang doa ke dia ni. Bukan jadi Tuhan kecil lah, perlu tunai hajat orang lain. Dia memerlukan doa orang atas muka bumi ni supaya diampunkan dia, diangkat darjatnya di sisi Allah SWT. Lebih ramai orang doa ke dia, lebih tinggi darjat insya-Allah. Dia sibuk nak menunggu doa-doa orang atas muka bumi ni. Macam ibu bapa. Kita ni sibuk ibu bapa, anak doa ke ibu bapa je. Tak wali pun doa orang atas muka dunia ni. Kalau betul dia tak wali pun dia memerlukan doa-doa orang dalam atas muka dunia ni, atas muka bumi yang hidup lagi supaya dia boleh angkat darjat dia dah. Rahmat lebih banyak. Jika mereka adalah para nabi, maka mereka juga memerlukan pada orang yang masih hidup untuk berselawat dan bersalam pada mereka. Tu Nabi suruh kita berselawat ke Nabi ni. Sebabnya Nabi masih memerlukan selawat-selawat kita ni, doa-doa salam kita kepada Nabi ni supaya Nabi lebih diangkat darjat Nabi dah. Kerana Nabi mendoakan para sahabat yang mati syahid. Nabi doa kepada mati syahid, padahal kedudukan mereka tinggi di sisi Allah, tapi Nabi doa lagi kepada orang mati syahid. Dan Nabi menyuruh para sahabat yang masih hidup untuk mendoakan para sahabat yang mati syahid. Mati syahid ni tak ada dah. Kita ketika ada cop nah, lebih tinggi cop, tak wali ke apa ni. Bila-bila cop hebat ni ada jaminan yang besar pahala dia. Bila-bila gitu pun memerlukan doa orang yang masih hidup. Tidak kita dia doa ke kita doa kepada orang yang mati dah. Beliau berkata pada sahabatnya tentang para sahabat yang mati syahid dalam peperangan Mu'tah, di Jordan, di perang besar dan antara lawan kerajaan Kristian Rom. Ukhbirukum an jayshikum hadzal ghazi innahum intalaqu hatta laqul aduwa fa usiba zaidun shahidan fastaghfiru lahu fastaghfir lahu an-nas thumma akhadha al-liwa جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا أشهد له بالشهادة فاستغفروا ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا فاستغفروا له ثم أخذ اللواء خالد بن عبد الوالد ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه وقال اللهم هو سيف من سيوفك fansurhu fayawma'idhin sumya Khalidun Saifallah. Maukah aku beritahukan pada kalian tentang kalian para pejuang ini? Sesungguhnya mereka pergi hingga menemui musuh. Lalu Zaid mati syahid. Maka mintakanlah keampunan untuknya. Nabi suruh orang sahabat-sahabat minta ampun kepada Zaid. Mati syahid dah tu dah. Orang-orang pun minta keampunan untuknya dah. Kemudian bendera diambil oleh Ja'far bin Abu Talib. Kemudian memerangi musuh. Sepupu Nabi ni. Memerangi musuh hingga mati syahid. Aku bersaksi ia mendapatkan syahid. Maka mintakanlah keampunan untuknya. Nabi suruh minta ampun juga dah. Kemudian bendera diambil pula oleh Abdullah bin Rawahah yang meneguhkan kaki hingga mati syahid. Aku bersaksi ia mendapatkan syahid. Syahid pun tak boleh nak tentukan lagi. Dia payah ni. Nabi jangan boleh tentukan syahid dah. Perang ni terang nampak dah. Ni tak wali lagi dah, tak nampak dah. Ni mudah-mudah tentu kata guru dia tak wali dah. Orang lain bukan tak wali dah. Maka benda ni benda yang gaib, kita tak boleh tentu dah. Maka mintakanlah keampunan untuknya. Nabi suruh minta ampun juga dah. Suruh sahabat lain minta ampun. Tak padan Nabi ni hebat dah. Tapi Nabi suruh juga sahabat lain doa kepada sahabat-sahabat yang mati syahid dah.
Kemudian bendera diambil oleh Khalid bin Al-Walid. Ia bukan termasuk pemimpin yang ditunjukkan, namun ia mengangkat dirinya sebagai pemimpin. Nah, sekarang dia ambil lah, terpaksa dah. Takut kacau bilau tentera Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat dua jari beliau dan bersabda, "Ya Allah, dia adalah salah satu pedangmu. Berilah ia kemenangan." Jadi Nabi tentukan Khalid bin Walid sebagai Saifullah, sebagai pedang Allah. Sedangkan dia ni lewat masuk Islam. Lihat tafsir Ibn Katsir. Dalil kedua, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Sesungguhnya mereka yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki padamu. Maka mintalah rezeki itu kepada Allah dan sembahlah Dia saja serta bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu sekalian dikembalikan. Surah Al-Ankabut ayat 17. Sisi pendalilan dari ayat ini bahawasanya yang berhak untuk diminta rezeki ini hanyalah Allah semata. Kerananya dalam ayat ini firman Allah indallah, kepada Allah, didahulukan daripada firman Allah ar-rizqa. Ayat ini menunjukkan pembatasan semata-mata. Iaitu hanya kepada Allah lah kalian meminta rezeki. Berbeza jika Allah menyatakan mintalah rezeki kepada Allah. Maka ini boleh jaga difahami, boleh lagi minta rezeki pada selain Allah. Tapi minta semata-mata pada Allah, minta kepada Allah rezeki. Maksudnya Allah sajalah minta rezeki. Akan tapi dalam ayat ini Allah berfirman, mintalah kepada Allah rezeki. Yang ini memberikan faedah pembatasan. Jika hanya Allah yang memberi rezeki, maka hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi dan berhak untuk ditujukan doa kepadanya. Dalil ketiga dah. Tadi hadis dah dalam tafsir dikasih apa? Hadis riwayat Ahmad. Sahih li ghairihi dah. Cerita pasal mati syahid. Dalil ketiga dah. Adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Wa hum 'an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan tiada yang lebih sesak daripada orang yang mohon kepada sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat mengabulkan permohonannya sampailah hari kiamat. Dan sesembahan-sesembahan itu lalai dari memperhatikan permohonan mereka. Jadi Tok Wali, Tok Guru, Nabi Hud, apa kalau minta doa, minta hajat ke apa, Sayyidina Husain ke Hasan ke, tak ada cara dah. Lalai pun tak kabar-kabar apa orang minta hajat dengan dia dah. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, nescaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dah. Marah. Nabi Hud pun marah dah. Dan mengingkari pemujaan mereka. Surah Al-Qaf ayat 5 hingga 6. Nabi Hud pun marah. Kalau betul kubur dia, kalau bukan kubur dia pun marah juga lah. Dan mereka anggap kubur dia. Situ dia. Jadi marah. Ini menunjukkan bahawa tidak ada yang lebih sesak daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Ini menunjukkan bahawa syirik berdoa kepada selain Allah adalah syirik yang paling terparah. Kerana pelakunya adalah orang yang paling sesak. Hal ini ditinjau dari dua hal. Jadi, perkara ni sebabnya. Pertama, doa adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Kerana pada doa nampak hina seorang hamba kepada penciptanya. Maka jika seorang menyerahkan ibadah yang paling cintai oleh pencipta kepada selain pencipta, maka ia adalah orang yang paling sesak. Yang kedua, bagaimana boleh seseorang berdoa kepada makhluk yang semisal dengannya saja makhluk? Kita manusia tak boleh pun manusia dah. Yang tidak boleh berbuat apa-apa pun. Terlebih lagi jika ternyata makhluk tersebut sudah meninggal dunia. Dan tidak boleh berbuat apa-apa lagi. Bagaimana boleh yang meminta berdoa kepada diminta yang lebih lemah? Dan lebih tidak mampu dari meminta dah. Nabi pun suruh sahabat yang hidup minta doa orang kepada mati syahid. Yang wali, tahap tinggi lah mati syahid ni. Itu pun Nabi suruh orang hidup doa, sahabat-sahabat hidup doa kepada sahabat yang mati syahid. Tak boleh buat apa dah sahabat yang mati syahid. Habis dah. Lemah dah dia dah. Maka kesihatan apakah yang lebih sesak daripada hak ini? Jadi ada hak guru mana ada ajar yang kata untuk wali ni boleh mati lebih hebat. Karutlah lebih bertentangan dia. Bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan Al-Quran. Orang yang hidup lebih dia sibuk dengan amalan dia, dengan dia sibuk dengan takut orang mohon rahmat, minta adalah doa sapa kepada dia tu supaya dia boleh angkat darjat ataupun selepas daripada azab. Jadi dia sibuk kau tu. Tak cara dah orang hajat nak minta dengan dia ni. Dah jadi itu. Sibuk dengan urusan dia dah. Urusan amal. Nak hadapi dia dah. Di alam akhirat. Bukan sibuk dengan doa orang lain ke dia dah.
Terlebih lagi lah dari ayat ini dikhususkan pada orang yang menyembah atau berdoa kepada orang yang sudah meninggal dan menjadi mayat, bukan kepada patung dan berhala. Jadi cerita konteks ayat ni memang betul-betul kita kata mitok dengan tok wali dia kubur dah. Bukan berhala ke apa dah. Patung lah. Tapi sebenarnya patung berhala pun tok wali lah benar nah. Oh soalan sampai dulu dah. Asal-asal dia bermula dengan kubur dulu. Cuma nak kubur ni tambah pada pasal kat hilang lah ke apa payah nak jaga. Dan sekali buat patung boleh punggah gimagi-magi yang dikatakan ada kontak, ada hubungan roh, ada hubungan ghaib antara kubur soleh tu dengan patung berhala. Nah, tu anggapan mereka lah tu buat patung Sai Baba lah. Orang yang ngaku Islam pun sembah dia. Hindu pun sembah, orang ngaku Islam pun sembah di India tu dah. Sai Baba dah. Lepas tu timbul nama apa lagi dah. Hak dia pula dah hak pala puru pala keriting dah. Tu yang ngaku roh Sai Baba masuk dia pula dah. Unsur dia tak ada kerja lain, rohani dah. Rohani perhubungan ghaib hati rohani ni. Lepas sekali ngaku ada penjemaah lah, ada hubungan lah. Kitab pun lama dah. Oleh sebab itu Islam ni bukanlah mementingkan rohani. Bukan. Tak betul tu. Betulnya pengabdian diri kepada Allah SWT. Dalil keempat. Man yujimul muttara idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Atau siapakah yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesulitan di saat dia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu sekalian menjadi khalifah di bumi, apakah sesembahannya hak selain Allah? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Surah An-Naml ayat 2. Pada ayat ini Allah berdalil dengan pengakuan kaum musyrikin terhadap rububiyah Allah. Orang musyrikin pun mengaku yang berkuasa, yang mencipta, menjaganya Allah. Iaitu mereka mengakui bahawa hanya Allah yang mengabulkan doa mereka tak kala mereka terdesak. Dan hanya Allah yang menghilangkan penderitaan mereka. Yang sebenar berkuasanya Allah lah. Mereka mengetahui ini semua. Hal ini sebagaimana firman Allah. Iza raqibu fil fulki da'awullah mukhlisin lahuddin. Falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan memurnikan ketaatan padanya. Maka tak kala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Soalan Al-Kabah yang kelima. Terdesak sangat, dia tak nampak tu yang kecil ni dah. Berhala ke apa ni. Tak pakar ni kata tak. Minta tu yang teguh lah direct dah. Berasa siapa pula dah. Terdesak dah. Masa tidak terdesak mana, berasa tak siapa tu yang ni jauh sangat. Ni masalah orang syirik lah. Tapi kalau zaman dah ni terbalik. Berat lagi lah. Setengah tu minta tak wali. Terdesak baru minta tak wali lah. Masalah ke apa? Ya Syekh Abdul Qadir Jalani lah. Lepas tu ya Syekh Tijani lah, ya Syekh gapo dah. Dagestani lah. Macam-macam minta tak wali. Dia berasa Allah tak dengar, dia rasa tak wali terdengar lah. Tu hal kecilnya. Kerana Allah berhujah dengan pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah untuk uluhiyahnya. Sehingga di akhir ayat Allah berfirman ma'allah. Apakah sesembahannya hak selain Allah? Yang menyedihkan bahawasanya sebahagian penyembah kubur di zaman sekarang ini keadaannya lebih parah daripada sebahagian kaum musyrikin di zaman jahiliah. Jika kaum musyrikin zaman jahiliah dalam keadaan terdesak, mereka mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah. Maka sebahagian penyembah kubur di zaman sekarang justru dalam keadaan terdesak, mereka mengikhlaskan doa mereka kepada wali-wali dan orang-orang soleh yang mereka sembah. Sebahagian mereka ada yang dalam keadaan terdesak berkata, Ya Ali, Ya Syazili lah, Ya Hasan, Ya Husain lah. Madad Ya Husain lah. Yang satu berkata, Wahai Abdul Qadir Jailani. Yang lain berkata, Ya Ibnul Ulwan. Madad. Adapun Ya Ba'lawi lah, Ya Badawi. Yang berkata, Ya Husain lah. Madad Ya Husain macam-macam lah. Bahkan sebagai mereka begitu parahnya sampai meminta kepada orang soleh ini agar timbangan kebajikan mereka lebih berat pada hari kiamat. Minta timbangan amal berat pun minta nak tak wali lah. Agar masuk syurga pun minta tak wali. Selamat dari neraka pun minta tak wali dah. Agar dikukuhkan tak kala ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir pun minta dengan tak wali dah. Dan permintaan-permintaan lainnya yang tidak boleh mengabulkannya kecuali Allah sahaja. Itulah.
man haqqa alaihi kalimatul azabi afa anta tunqidhu man finnar. Apakah ya apa ni, tak ingat tak apa ni. Apakah kamu hendak merubah nasib orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang berada dalam api neraka? Surah Az-Zumar ayat 19 ni. Jadi Nabi sendiri pun tak boleh tolong orang dia masuk neraka, tambahlah orang lain. Jadi iaitu engkau Muhammad tidak mampu melakukannya. Nabi sendiri yang paling hebat. Dia makhluk yang paling hebat ni Nabi lah, mengikut kita ni nak. Siapa pun yang telah ditetapkan masuk neraka, maka Nabi tidak boleh menyelamatkannya. Nabi sendiri tak boleh selamat orang masuk neraka. Dan siapa pun yang telah ditetapkan tersesat, maka Nabi pun tidak boleh memberi hidayah kepadanya. Untuk melariskan syirik, kesyirikan betapa banyak cerita-cerita tidak jelas dibuat-buat ni. Kalau kita keramat para wali ni, cerita 90 keramat para wali, kita baca kitab-kitab wali lah. Kita kerja pun banyak lah cerita selamat ni. Tok wali ni, orang nak di kapal laut nak tergelar ke apa, Tok wali selamat ni. Tiba-tiba tangi Tok wali selamat kapal lah. Macam-macam lah kita dengan cerita ni. Cerita tu rekod khayalan dia macam-macam, tahulah ni. Jadi masalah cerita tu disebar, dijual di kedai-kedai buku dah. Masalah dah. Orang yang jahil baca je pakai cai tak kira dah sanak ke ada sanak. Cerita mana dah sanak, cerita tasawuf, cerita keramat ni dah. Pakai cerita gitu dah. Atas mulut ke mulut dah. Benda karut tahu dah. Cerita bahawa si fulan tak kalau sakit lalu pergi ke kuburan wali maka ia pun sembuh. Dan cerita-cerita lainnya banyaklah. Semua dalil ditinggalkan. Dalil hadis Quran hadis tinggal lalu bersandarlah kepada cerita-cerita tidak jelas kebenarannya. Cerita pun yang agak sama dengan Quran hadis, bahkan lebih. Belajar tafsir sesat, kafir belajar tafsir ni. Cerita Tok Wali cerita dak keluar ayat daripada apa gambar keluar ayat daripada gambar ayat macam-macam tu. Boleh pula percaya dah. Kalau pun benar bukan merupakan, kalau betul berlaku pun bukan merupakan dalil untuk boleh melakukannya dah. Kadang-kadang betul lah memang Allah nak bui dia dah. Jadi boleh patut pergi jumpa Tok Wali. Boleh tu kan Allah tentu dah apa-apa dah. Jika boleh berdalil dengan cerita sebegini, maka betapa banyak orang yang cerita bahawa ia sembuh kerana kedukun, barang yang hilang kembali kerana dukun Ia sembuh kerana kutukan sihir macam-macam lah. Kalau Buddha ke banyak lah dah, Kristian ke mana. Jumpa pastor dia ke apa, tunai hajat dah. Padahal ada memang nak boleh dah dah. Bahkan betapa banyak kaum kafir yang mengaku setelah berdoa kepada sembahan mereka, lantas dikabulkan keinginan mereka. Patung Buddha, Hindu ke apa, banyak lah. Apakah ini dalil bahawa boleh melakukan kekufuran? Padalah sekat ni sikit dah. Banyak lagi lah kalau perbahasan dia. Cuma ni kita biar faham konsep istighosah ni, syirik ni. Jangan bertukar lagi dengan orang kata minta tolong dunia ni. Kalau syirik lah, minta tolong dengan doktor, syirik, jumpa doktor syirik lah. Jadi kita kiranya benda tu mampu dibuat secara zahir dah. Kita nak lemah, kita minta tolong lah sambung nak lemah ni, tolong. Jadi kita ayat gitu, kita anggap orang lain ada hak pada berenang dah. Tu pun tidak dikira syirik. Hak syirik benda hak tak nampak dah. Benda gaib, Tok Wali memang syirik lah. Pasal dia jadi benda gaib dah. Benda gaib. Kita anggapnya Allah tak dengar, dia dengar. Itu jadi syirik lah. InsyaAllah dia ada kuasa. Sedangkan Tok Wali ni sibuk dengan amalan masing-masing. Nabi pun sibuk dengan diri sendiri. Tambah lagi Tok Wali ni. Sibuk dengan amalan masing-masing. Mengharapkan doa orang atas muka bumi yang hidup lagi untuk doa kepada dia. Bukan dia nak tunai hajat orang lain. Dia nak tunggu doa orang lain dah. Benda tu kena faham. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika. Subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.